Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kumpulan untuk pembentangan ini. Nama saya Nur Fatin Nadia binti Ahmad Fisal, I18102994. Terima kasih kepada kawan-kawan dan terutama sekali kepada Dr. Asani. Saya minta maaf atas kelewatan hantar video tersebut lah. Okey, saya teruskan kepada bahagian saya, iaitu artikel yang pertama. Okey, artikel yang pertama saya dapat tajuk Kaunseling Kerjaya di Penjara tahun 2017. Okey, untuk pengenalan dia, kita nak kena pasti beberapa intervensi yang digunakan oleh kaunselor untuk klien tu, untuk merasionalkan sistem pemikiran klien. Dan kami juga diminta untuk buat perbincangan kumpulan, dan kumpulan untuk kami memilih ni dari segi isu etika, dari segi aspek kaunseling kerjaya lah. Okey, dan kita dapat menjalinkan kerjasama tersebut. Okey, seterusnya objektif kajian. Saya dapat 3 lah, iaitu mengkaji kod etika dan undang-undang, dapat tahu kod mengkaji, mengetahui, menentukan apa yang terbaik untuk sebagai tindakan lah, tindakan yang berkaitan dengan apa yang kita nak kaji ni. Okey, seterusnya metodologi. Okey, metodologi ni kita nak buat tinjauan kajian deskriptif. Seterusnya, responden ni kebanyakannya daripada bekas banduan di penjara lah. Okey, dapatan kajian ni kita nak bincangkan tentang, macam saya sebut tadi lah, intervensi yang boleh kita ambil bagi atasi masalah tu, untuk yang sesuai lah dalam untuk responden tu, yang dilakukan oleh kaunselor di penjara. Okey, dan terdapat beberapa langkah lah model membuat keputusan, iaitu ethical decision making model. Okey, so sebagai kesimpulan untuk kesimpulan ni, untuk tajuk ni, minta maaf, sekejap ya. Okey, sebagai kesimpulannya, isu etika ni bagi golongan bekas bandar ni perlu diperluas lagi lah, untuk memantapkan lagi. Dan masa depan bekas bandar ni kebanyakannya telah dimomokkan oleh masyarakat, maksudnya telah diketepikan oleh masyarakat kita ni, sebagai macam mereka ni tak ada masa depan, sebab mereka telah ada rekod jenayah kan sebelum ni. Sebab itulah kita kena bantu mereka. Okey, yang minta maaf yang akhir tu saya tak ada edit yang bawah tu, doktor. Minta maaf. Okey, saya teruskan kepada artikel yang kedua, iaitu tajuk persepsi pekerja terhadap strategi pembangunan kerjaya individu dan organisasi di edaran automobil Nasional Berhad. Okey, yang ni yang pengenalan terhadap tajuk ni, iaitu responden terdiri pada kalangan pekerja yang berhad tersebut lah, yang berhad, dan responden dipilih secara rawak. Tidak maksudnya kita ambil je, kita tak pilih pun jawatan tinggi ke rendah ke, tak, ambil je yang mana kita dapat. So objektif kajian, kita nak kena pastilah strategi individu tu dalam bangunan kerjaya dia. Okey, seterusnya kita nak kena pasti juga apa pandangan, persepsi pekerja tu terhadap strategi pembangunan kerjaya dalam organisasi ni lah, yang berhad ni. Okey, metodologi ni saya buat, saya dapati dalam kajian ni, iaitu kualitatif lah. Seramai 50 orang responden dipilih dari pelbagai organisasi lah. Dan dapati kajian ni
nak nak analisis maksudnya dapatan kajian ni saya dapati maklumat latar belakang responden ni yang meliputi jantina, umur, taraf perkahwinan, tahap pendidikan tertinggi, bilangan tahun bekerja, jawatan dan sebagainya. Okey, kesimpulannya iaitu pembangunan kejayaan ni kita nak tengok macam mana kita nak usaha bagi untuk kerjasama ni supaya berterusan antara individu tu dan dalam organisasi dan untuk dia memantapkan kerjaya dia, apa yang dilakukan tu maksudnya tenaga segala usaha dia tu menjadi lebih orang kata kompetensi dan mampu membawa seseorang individu dalam organisasi tu, dia mampu membawa ke satu tahap yang lebih baik, lebih bercemerlang pada masa yang akan datang. So dia menjadi contoh kepada orang lain lah, persekitaran dia tu dalam organisasi tersebut. Okey, seterusnya saya pergi ke artikel yang ketiga. Okey, artikel yang ketiga iaitu tajuk yang saya dapat, tekanan dalam kalangan wanita bekerja. Khidmat bantu kaunseling menggunakan konsep teori tekanan Lazarus dan praktis terapi berfokus solusi pada tahun 2018. Sebenarnya saya cari ni kali pertama lah saya dapat tahu teori tekanan Lazarus ni. So saya harap doktor terima lah saya punya artikel yang terakhir ni. Okey, pengenalan yang pertama, yang untuk artikel ketiga ni nak memahami tekanan dalam kalangan wanita bekerja dan kaedah cara mereka berkhidmat. Khidmat bantu oleh pengamal kaunseling melalui konsep teori stres Lazarus ni dan aplikasi terapi berfokus solusi. Maksudnya kaunselor ni kita bantu dia orang kalangan wanita ni macam mana mereka bekerja, lepas tu cara mereka berkhidmat dalam organisasi ni lah. Okey, objektif dia kita nak kena pasti apa tahap kesihatan mereka, kesihatan mental lah, terutama sekali terhadap kesedaran dan kefahaman dalam bekerja. Dan dia nak ukur juga tahap tekanan menggunakan teori-teori yang ditetapkan dalam artikel ni lah untuk kalangan wanita tersebut. Okey, metodologi yang saya dapati adalah kajian kuantitatif. Responden dia seperti saya kita tahu iaitu golongan wanita lah. Okey, dapatan kajian ni terapi berfokus solusi ni nak bantu klien, macam tadi saya beritahu, macam kita nak tahu tahap stres mereka, macam mana kita nak menggalakkan mereka ni dari segi perubahan. Kan mereka stres kan, kita nak berubah, nak bantu mereka pemikiran mereka tu dari segi emosi dan macam saya sebut tadi, pemikiran yang positif lah, emosi dan pemikiran yang positif. Okey, yang kedua iaitu peranan kaunselor. Peranan kaunselor untuk kita nak tokar lebih dalam lagi macam mana kekuatan ataupun sifat positif klien tersebut, itu golongan wanita tu, untuk kita nak bantu selesaikan masalah sampailah dia sendiri capai matlamat tersebut. Okey, yang terakhir untuk membincangkan isu tekanan ni dalam kalangan wanita berkerjaya ni berdasarkan konsep teori Lazarus tu lah, stres Lazarus, dan aplikasi teknik terapi berfokus solusi sebagai kaedah membantu. So kaunseling ni hanya sekadar membantu menggunakan teori tersebut lah. Dan isu tekanan tu merupakan masalah yang takkan pernah habis, berlarutan sehingga kini. Semua akan stres kan, dan dia memerlukan perhatian. Dan sebab itulah kita menggunakan kita adakan teori tersebut. Kita nak tahu tahap seseorang tersebut untuk dia pun dapat tahu apa yang dia alami, tahap mana yang dia ada, apa yang dia boleh berubah untuk diri dia. Setakat itulah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.